Tengok nanti macam mana, tapi by next week maybe dah ada kelas face to face eh. Okay, so kita teruskan. Okay, clear tak suara saya? Clear. Clear. Okay, terima kasih. Okay, so chapter 2 ni adalah berkenaan dengan durability. Sebelum ni kita loading. Okay, untuk korang nak design, saya laju sikit Untuk korang nak design beam ataupun kolom ke slab ke yang berkenaan dengan konkrit, first thing yang korang kena buat adalah loading. Okay, design loading lah macam yang sebelum ni, kelas sebelum ni. Okay, selepas tu kita kena tahu durability ataupun fire resistant, jenis-jenis yang kita nak buat lah. Sebenarnya kalau nak ikutkan chapter 1, chapter 2 ni adalah turutan yang nanti korang kena buat design tau. So sebenarnya namanya bukan durability. Benda yang korang nak cari tu ada kat dalam chapter 2 ni, iaitu concrete cover. Okay, CC atau CNOM atau SINIM, dia ada banyak istilah. Dan yang itu memang korang kena cari, yang mana dia kena refer kepada table ataupun Eurocode. Okay, so dia dijadikan dalam satu chapter lah, yang mana dia under durability dan fire resistant. Dia agak penting. Okay, okay, durability ni sebenarnya perlu diambil kira untuk kita nak tahu sesuatu structure yang kita nak design tu menepati kriteria dan selamat ataupun tidak. Okay, sebagai contoh, kita follow tak segala standard yang ditentukan. So, macam itulah. Dan kalau nak diikutkan dalam chapter ni, dia more focus on cover untuk reinforcing bar, ataupun senang cerita dalam satu structure, concrete cover. Ada yang dah tahu tak concrete cover ni apa? Ada yang dah tahu tak? Tak tahu. Tak tahu lagi Okay, concrete cover, contoh kan dalam beam kan petak. Dalam beam dekat tengah-tengah tu ada tertulang ataupun bar. Okay, reinforced bar. Concrete cover ni adalah ketebalan konkrit yang melindungi sekeliling bar. So itu kita panggil sebagai concrete cover lah. Kalau concrete cover dia punya thickness tu tak menepati kriteria, itu yang akan berlaku. Sebagai contoh macam ni. Kalau ada yang dah pernah jumpa, okay, kalau ada yang dah pernah jumpa structure yang macam ni, contoh dah nampak tertulang, okay, tertulang dah mula karat, ada sepihan pecah untuk dia menampakkan tertulang, itu maksudnya concrete cover dia tak cukup tebal. Concrete cover tu yang inilah, konkrit yang tebal, konkrit yang menutup reinforced bar. So itu kita panggil sebagai concrete cover. Okay, CC ataupun CNOM lah, cover nominal. CNOM tu cover nominal. Nanti kita tengok dia punya istilah tu tulisnya macam mana. Okay, berkenaan dengan selection material, mostly kita akan ikut standard lah. Macam mana nak tahu concrete cover? Kita kena tahu spesifik
konkrit tu ataupun structure tu dalam bentuk apa. Sebagai contoh, fire resistant dia kelas apa, um, berapa berapa size bar. So daripada situ kita boleh tentukan berapa concrete cover. Okay, next kita akan follow standard lah apa yang ada kat dalam EC, Eurocode 2 dan BS. Okay, dia mostly untuk cover punya reinforce bar. Okay, so kita panggil sebagai CC atau SINOM. Okay, lagi satu sebab CC tu adalah penting ataupun concrete cover tu penting untuk mengelakkan daripada tertulang tu mudah karat. Kalau awak tengok gambar tadi, tertulang tu dia dah mula karat sebab dia dah expose dengan udara dekat luar. Lagi-lagi kalau air masin, tu sangat penting So dan jenis-jenis konkrit yang awak gunakan tu pun menentukan sama ada tertulang tu mudah karat ataupun tidak. Satu, konkrit cover penting. Kedua, jenis simen ataupun grade simen ataupun jenis konkrit yang awak gunakan. Ada konkrit yang cepat keras, ada konkrit yang konvensional, ada yang tahan air masin, ada yang biasa. So kalau konkrit biasa awak apply dekat air masin, dia tetap akan jadi juga walaupun concrete cover awak cukup, dah melepasi size standard, tetap dia boleh karat sebab jenis-jenis konkrit yang awak gunakan tu tak sesuai. So ada banyak kriteria lah yang perlu kita tengok. Ini antara gambar yang menunjukkan durability dia tak sesuai. Okay, kita design tu tak sesuai. Okay, dia akan menyebabkan tertulang tu dia bukan expose, bar ni bukan sahaja terekspos dengan udara tau. Kalau CC tak cukup, dia akan menyebabkan kalau tertulang tu dah mula nampak. So sebagai contoh, kalau tiang dia boleh patah sebab besi tu dah expose dengan karat. Kemudian dia punya link yang mengikat antara satu sama lain dia dah tak diikatan, so dia akan menyebabkan tertulang tu bend. Saya cuba cari sekejap. Okey ni. Okey. Inilah contoh-contoh yang fail tiang kalau CC dia tak cukup concrete cover. Ini kalau awak tengok dia ada concrete cover. Okey, tapi concrete cover dia tak cukup. Sebagai contoh, kalau nak diikutkan dia perlu 50 mm tapi dia design dia menggunakan 35 mm. So tak cukup. Bila tak cukup tu dia akan menyebabkan besi kat dalam ni dia akan cuba press tau. Dia akan cuba menolak konkrit tu sebab dia nak menahan loading. Tapi kalau yang konkrit tu sendiri tak mampu menampung load, so besi pun akan cuba melepaskan loading tu lah. So dia jadi macam tu lah. Okay, ini antara contoh So itulah sebabnya pentingnya durability. Okey, kemudian yang kedua adalah disebabkan corrosion lah, itu yang penting. Kalau tak cukup, so sebagai contoh kalau bangunan yang dekat tepi pantai sebagai contoh, so air tu kan konkrit kan dia menyerap air. Okay. So udara, wap air masin tu mudah untuk sampai ke tertulang. So bila mudah sampai ke tertulang tu akan mula karat dan lama-lama dia punya saiz yang kita kira sebelum ni. Okey, sebagai contoh saiznya adalah 10 mm
Tapi bila dah karat dia dah menjadi 8, 6, 5 dan lama-lama dia akan fail. Itu pentingnya lah. Okay. Dan corrosion ni dia bergantung kepada nilai alkali sesuatu udara tu. So kalau tak cukup dia akan menyebabkan karat lah. Lagi nipis sesuatu concrete cover tu, lagi akan menyebabkan bar awak tu cepat karat. Okay, tak kisahlah sama ada dia air masin ataupun tak air masin, sebab air sendiri pun mampu menyebabkan bar tu cepat karat. Okay. Ini berkenaan dengan carbonation, iaitu reaction lah berkenaan dengan bar dan corrosion. So dia akan cuba penetrate dekat dalam konkrit dan lama-lama dia akan masuk ke dalam, dia akan bertemu ke tertulang dan tertulang tu akan karat lah. So kalau kita boleh tengok macam ni, okay, ni exposed surface. Sebagai contoh, kalau lagi nipis, lagi cepat lah dia punya apa kita panggil lah, elemen-elemen yang menyebabkan karat, tak kisahlah alkali ke carbon dioxide ke, okay, dia punya pH value ke, lagi cepat masuk dan bertemu dengan tertulang. So ini contohlah yang warna kelabu gelap ni, dia cuba penetrate dan sampai ke tertulang. So makin nipis makin lagi cepat lah, okay, dan cepatlah fail. Itu contoh dia. Okay, next berkenaan dengan chloride. Carbonation, chloride ni adalah benda-benda yang bar sangat sensitif lah. Okay, ini untuk knowledge je lah, untuk macam mana kita nak tentukan. Okay, sebagai contoh H for corrosion. Kalau semakin tinggi grade sesuatu konkrit, so corrosion untuk penetrate, okay, untuk terhasil dekat dalam sesuatu konkrit tu akan lagi lambat lah. Okay, so sangat penting lah untuk concrete cover, makin tebal concrete cover, boleh jadi makin cepat ataupun boleh jadi makin lama. So dia sangat orang kata fleksibel, tapi yang penting kita kena ikut standard. Itu je yang penting. So kalau dia melepasi standard, so semuanya akan smooth lah. Semuanya akan mengikut seperti apa yang awak design dan awak rancang. Itu yang saya nak terangkan. Okay, ni sulfate attack kebiasaannya dekat perairan, sebagai contoh jambatan, okay, yang sentiasa expose dengan air. So tak kisah sama ada dia air masin ke ataupun air tawar ke, lagi dia hari-hari terendam dengan air, so konkrit tu lagilah sangat-sangat perlu didesign dengan yang betul. Okay. Sebab tu kalau pembinaan jambatan sangat tinggi costing dia. Okay. Pertama sekali planning, iaitu bila kita nak buat bridge, kita kena buat bridge temporary. Okay, sebab bila kita nak robohkan sesuatu bridge, kita nak buat baru, kita kena buat satu laluan alternatif untuk orang. Itu dah costing. Kedua, dia kena pilih material yang betul. Kebiasaannya kalau bridge, kita perlu buat piling. Okay, di bawah kolom ni ada piling. Okay, piling tu satu hal lah, dia dah memang kos yang tinggi. Kemudian tiang ni yang kita nak design ni pun sesuatu yang sangat orang panggil rare, okay, yang berlainan. Kena tengoklah sama ada air dekat situ arusnya deras. Okay, so bila deras akan berlaku kita panggil sebagai apa, hakisan dekat dalam dekat structure konkrit. So bila ada hakisan tu salah satu
elemen yang mampu menipiskan concrete cover. Itu dah satu hal lah. So banyak benda lah yang kalau nak diikutkan kita kena pilih dengan yang betul. Okay, fire resistant. Macam sebelum ni saya ada bagi tahu. Kalau dekat sini dia lah 0.5 ataupun setengah jam. So tak adalah sampai hari, minggu tak. Fire resistant kebiasaannya jam. Okay, dia paling lama kalau kat sini adalah 4 jam. So setiap structure yang kita nak design, so kita kena tahulah ataupun setiap bangunan yang kita nak design, kita kena tahu bangunan tu kita nak pakai fire resistant sampai berapa lama. Okay, kalau makin tinggi atau makin lama dia boleh bertahan, makin mahal lah. Makin mahal jenis konkrit yang awak nak guna. Okay, dia berkenaan dengan concrete cover, berkenaan dengan jenis bar, okay, berkenaan dengan grade concrete. So fire resistant ni pun sesuatu yang penting. So bila dah siap suatu bangunan, awak tak boleh nak tukar fire resistant ni. Okay, contoh awak design setengah jam, tapi tiba-tiba dah siap bangunan, awak nak ubah. Saya nak ubah lah kepada 3 jam, tak boleh. Dia memang bergantung kepada awak punya nilai concrete cover, nilai bar, nilai jenis-jenis konkrit dan grade konkrit. So take note lah benda-benda macam ni. Okay, so ini antara faktor yang affecting durability lah, dia punya daya tahan. Okay, kalau kita tengok dekat sini size, okay, size member, jenis, okay, jenis dan shape konkrit tu. Sebagai contoh, kalau macam tadi jambatan, awak buat petak berbanding dengan awak buat silinder. Okay, mana yang lagi cepat terhakis, petak ataupun silinder? Okay, biasanya petak lah yang akan cepat terhakis sebab dia banyak menahan air. Bila petak ni dia menahan air berbanding dengan yang silinder. So shape ni pun penting jugalah untuk kita fikir sama ada dia sesuai ataupun tidak dengan surrounding dia. Okay, ni. So environmental condition, ni kena tahu jugalah. Yang macam saya cakap tadi. So macam mana surrounding dia, sama ada dia terendam dengan air ke, untuk payah kita panggil apa, payah bakau ke. So kan tengoklah benda-benda macam ni. Kemudian kat sini dia kata amount concrete cover. Dia maksudnya CC ni adalah salah satu benda yang sangat penting. Okay, kalau kurang concrete cover, dia akan efek dekat awak punya bangunan yang awak nak buat lah nanti. Okay, concrete cover ni kalau dalam construction kita panggil kita masih panggil concrete cover, tapi kalau kita nak hasilkan concrete cover ni berapa tebal, kebiasaannya orang akan guna tahu konkrit. Pernah tengok tak tahu konkrit untuk hasilkan concrete cover? Guys, Tak. Kebiasaannya dekat construction kita akan buat banyak tahu ni. Kita panggil ayat construction adalah tahu tau. Kita akan letakkan antara formwork dengan tertulang. Sebagai contoh inilah, sebagai contoh yang ini, tapi yang ini bukan konkrit. Dia ambil salah satu tak kisahlah apa-apa bahan yang boleh
kawal ketinggian ataupun beza antara formwork dengan tertulang. Contoh, kita tak ambil keseluruhan ni, tapi kita ambil tertulang ni dengan dinding belakang. So itu ketinggian, itu adalah concrete cover awak. Ini dia pakai yang kaedah ni, dia ada yang dia letak dekat tepi tertulang. Sebagai contoh, sekejap saya cuba cari. Okey, ni contoh dia. Ini ada yang buat bulat, ada yang buat bentuk silinder, ada yang buat petak. Saya tak tahu korang dapat tengok tak. Ada yang kebiasaannya lah, yang saya jumpa memang petak. Okey, ada yang buat macam ni. Ada yang buat bentuk silinder macam ni lah. Tak kisahlah macam mana sekalipun. Tapi yang penting, dia akan menentukan kita akan hasilkan tahu ni atau concrete cover punya bantuan lah senang cerita. Sebab dia bukan concrete cover ni adalah ketebalan konkrit antara tertulang dengan yang hujung. Tapi yang kita nak tentukan sama ada ketinggian tu adalah yang inilah, bantuan dia lah, kita panggil sebagai tahu. So tahu ni, ketebalan yang kita letak tu adalah ketebalan concrete cover. So bila kita tuang konkrit, besi tu dia akan berada dekat atas tahu dan ketinggian tahu tu adalah ketinggian concrete cover. Jadi bila kita tuang concrete covernya mengikut tahu tu lah. So kalau berapa tebal tahu tu, kalau okey, ini contoh dia lah. Kalau tahu yang awak buat tu mengikut concrete cover, sebagai contoh concrete cover awak 50mm, so tahu awak tu 50mm, so concrete cover awak secara keseluruhan tu adalah 50mm. So kebiasaannya memang akan dibuat banyak lah tahu ni dekat construction. So dia sangat membantu lah kalau orang kata untuk kawal sisi tu berapa. So ada yang setengah construction, dia orang kata macam mana, dia buat tak betul untuk concrete cover ni, tahu ni. Kadang-kadang yang diperlukan 50mm tapi dia buat 45mm. So itu antara benda-benda yang perlu dielakkan lah kalau awak menjaga construction akan datang. Okay. Itu contoh lah concrete cover kita akan letak dekat bahagian bawah. Okay. Tak kisahlah bawah ke tepi ke, sebab kalau bawah mungkin bahagian bawah lah, kalau tepi sebab macam beam, dia kan keliling. So sangat penting lah benda-benda itu. So yang penting kena tahulah itu untuk concrete cover. Next jenis concrete ataupun grade concrete. Kalau dia dah cerita pasal ratio ni, water cement ratio, maksudnya berkenaan dengan grade concrete. So grade concrete sangat memberi affecting terhadap durability lah sesuatu structure tu. Okay, last kali bila semua awak rasa semua awak dah memenuhi kriteria ni, tapi masih lagi berlaku kalau kat construction tu, kalau awak yang menjaga construction tu, sebagai contoh, semua awak dah follow standard, semua dah rasa betul dah, sangat yakin dan betul. Tapi selang 2 tahun bila construction tu siap, masih lagi berlaku ada failure. So apa yang menyebabkan benda tu masih lagi fail? Iaitu workmanship. Workmanship ni adalah sesuatu yang sangat general dan konvensional yang susah kita nak elak. Sebab workmanship ni dia yang buat, okay, dia yang menjalankan segala kerja-kerja tu. So manusia dia ada kadang-kadang dia ada buat silap. Kaedah-kaedah yang dia apply tu pun kadang-kadang ada yang silap. So workmanship kadang-kadang
bukan kadang-kadang lah, selalu sangat dipersalahkan. Salah satu contoh, pernah tengok tak dinding rumah tiba-tiba ada crack, tak kisahlah yang secara hair crack ke atau yang meja crack ke. Rumah-rumah yang baru kalau awak tengok, baru siap tapi dah crack dindingnya. So apa yang nak dipersalahkan kat situ? Batu bata ke yang salah? Plaster dia ke salah? Bukan. Yang salah tu adalah workmanship dia yang salah, iaitu tenaga kerja yang dia apply, teknik-teknik yang dia apply tu salah lah. Okay, tu yang cepat retak. Okay, dia buat tak cukup air sebagai contoh. Cara dia menghaluskan plaster tu bersalah. So itu boleh jadilah. Okay, itu boleh jadi. So workmanship ni sangat-sangat kebiasaan. Okay, menjadi faktor utama. Okay, concrete cover ataupun CC ataupun sinom. Sinom ni adalah cover nominal. Kita panggil sebagai cover nominal. NOMINAL. Sinom ni nanti awak akan sangat biasa jumpalah nanti kat dalam design. Sinom ni concrete cover yang awak nak cari tu nanti. Dia ada banyak benda yang kena refer sebelum awak nak dapatkan sinom ni. Okay, banyak sangat benda yang perlu refer. Okay, concrete cover kalau saya besarkan. Okay, ini adalah concrete cover antara besi tertulang dan hujung finishing concrete. Itu adalah concrete cover. Finishing concrete ke? Kadang-kadang ada beam yang diletakkan plaster. So plaster tu tak dikira sebagai concrete cover. Concrete cover ni sesuatu benda yang di cast in. Maksudnya yang dah siap, tak termasuk dengan plaster. So tu adalah concrete cover. So concrete cover ni sangat penting lah. Okay, ini adalah spacing antara bar. Bar ni pula ada banyak. Banyak tu maksudnya ada yang horizontal, ada yang orang kata yang secara longitudinal. Kalau macam ni, bila kita cut beam, ada yang dia menghala ke kita dan ada yang bulat macam ni. Yang petak macam ni. Yang petak ni kebiasaannya link. Okay, link. Link ni yang akan dikira lah sekali untuk concrete cover. Sebab kita tak kira daripada yang dalam. Okay, kita tak kira bar yang dari dalam ni, kita kira bar yang paling luar sekali. So kalau yang paling luar tu apa? Kalau link. So daripada link tu lah concrete covernya sampai ke hujung. Sebab nanti bila awak nak kira sinom, link tu pun termasuk juga. Nanti kita tengok macam mana kiraan dia tu. Okey, untuk dapatkan sinom ataupun concrete cover bersamaan dengan C-min tambah C-depth. C-min tu apa? Concrete cover minimum. Okay. Sinom ni adalah nominal cover lah. Ini nominal cover, iaitu yang last. Concrete cover yang last berapa nilainya adalah bersama dengan C-min tambah C-depth. Okay, mana dapat C-depth? C-depth ni ada kiraan dia nanti. Okay, dalam concrete cover ada banyak benda yang perlu ditengokkan. Okay, satu, exposure class. Okay, exposure class ni dia berada dekat mana? XC1 ke, XC2 ke, XC3 ke, XS ke, XD ke. So kalau dia nanti kebiasaannya benda ni akan di dalam soalan. Lah dia kelas apa? XC1 ke, XC2 ke. Dan sekiranya dia XC1 tapi grade dia adalah grade C30.
Okay. So dia punya nominal cover dia dekat mana sepatutnya? So dekat 35 lah sini. Okay. Kalau XC1 dia sampai C20 dengan C25 je. Tapi kalau XC2 dia boleh cover sampai C25 dengan C30. Tapi kalau XC3 ataupun 4 dia boleh cover sampai 40, 50, 25, 30, 32, 40. Kalau tengok dekat sini, semakin kurang grade konkrit tu, konkrit cover yang nominal konkrit cover yang awak kena hasilkan adalah lagi tebal lah. Itu contoh dia. Okay, kalau tengok table ni faham tak apa yang saya terangkan tadi ni? Setakat ni kelas. Ya. Faham tak? Setakat ni lah. Alhamdulillah Faham. 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 Kalau table ni, kalau saya tanya, faham tak lagi? Okey, contoh. Saya nak tanya siapa? Sekejap Syarul Azim lah, Syarul Azim. Syarul Azim, kalau sebagai contoh kelas konkrit yang awak nak hasilkan ni adalah XC3. Tuan, tahu tuan. Saya kat tandas tuan. Sorry tuan. Awak kat tandas? Ya, saya. Okey, saya tunggu kejap. Alright tuan. Saya dah siap dandan. Saya nak Okey. tenang dah. Okey. Dari Dilam. Dah tuan. Okay, kalau XC3 sebagai contoh lah awak punya kelas. So, concrete grade yang awak gunakan tu adalah 28. Berapa nominal cover yang diperlukan? X berapa ni tuan? XC3.
Kalau kelas awak tu adalah 40 tuan, XC3. 40. Okay, bagus. Okay, good. So dia lebih kurang macam tu lah. So itu yang diperlukan nominal cover. So tapi kiraannya tu ada banyak lagi lah nanti bawah. Okay. Okay, ini untuk Simin. Tadi yang nak dapatkan nominal cover adalah Simin tambah C-Dep. So Simin tu macam mana nak dapat? Okay, kalau dia bagi tahu dekat sini table 4.2. Table 4.2 tadi table berapa? Tadi table 2. Okay, yang ni table 2 untuk design life 50 tahun. Okay, ini kena ingat table-table ni sebab benda ni sebab tak silap saya ujian kita nanti adalah face to face. So table ni kena tahulah nak pakai table apa. Ini adalah table 4.2 untuk tahu minimum cover. Okay, Simin lah. So dia ada bagi tahulah dekat sini, if the nominal maximum aggregate size is greater than 32 mm, so Simin should be increased by 5 mm. Tapi apa-apa pun kena tengok juga, in order to transmit bond force safely and ensure adequate compaction of the concrete, the minimum cover should not be less than Simin. So maksudnya Simin tu yang paling last kali nilainya. So concrete nominal cover tu tak sepatutnya lagi kurang daripada Simin. So kena tahulah Simin dekat sini. Diameter of bar, equivalent diameter. So ini untuk minimum cover untuk durability. Tadi bond, ini durability. Kalau durability ni dia menggunakan table 4.1. Okey, saya besarkan sikit kat sini, kita tengok apa yang ada kat dalam table ni. Okey, so kelas kat sini ada banyak. Ada XO, XC1, XC2, XC3, XC4. Yang ini kebiasaannya akan diberitahu tahu kelas apa. So janganlah pening-pening fikir dia kelas apa sebenarnya. Nanti dia akan bagi tahulah XC1 ke, XC3 ke. Kalau XC3, so dia adalah moderate humidity. So concrete inside building with moderate or high air humidity. So external concrete sheltered from rain. So ini kelas-kelas sahaja tau. So dia kelas apalah. Okay, ini nak tahu berapa dia punya nilai dia. Okay, so kena tengoklah structural class. Sama ada structural class tu adalah S1 sampai S6, so dia dekat mana. Yang ini pun diberitahu juga. Okay, structural class. Dan yang tadi tu sebagai contoh, kalau dia S2, structural class dia S2, so dia punya exposure class dia berada pada XC3. So dia punya minimum cover adalah 15. Okay, untuk durability. Yang inilah 15 yang ni. So, disebabkan dia SC2 dan XC3. Ikutlah, kalau dia S2, XC1 10 lah. Okay. Kalau dia S1, XC2, so dia 10 jugalah. So kena tengok juga table ni. Okay. Ini awak boleh tengok dekat BS ada, Eurocode ada. Kalau konkret, mostly kita akan refer dekat Eurocode 2. So carilah table ni. Nanti awak baca dia punya explanation macam mana nak ambil nilai-nilai ni. Kebiasaannya dia bukan bagi dalam satu table je. Okay, setiap table tu dia akan ada explanation dia. So rajin-rajinlah buka Eurocode 2. Okay. Ini untuk minimum cover fire, Simin.
So fire resistant yang awak nak guna tu adalah R60 sebagai contoh. Okay, so kalau R60, berapa sepatutnya minimum cover untuk fire? So minimum cover untuk fire kita akan refer dekat table 5.5. Okay, so tengoklah Eurocode 2 table 5.5. Saya print kod. Untuk Eurocode 2 susah awak nak faham. So back satu persatu. Okay, table 5.5. So kalau R60 berapa dia punya dia panggil minimum concrete cover. Okay. Tapi kita kena tahu beza sama ada dia simply supported ke untuk simply supported ke untuk continuous ke. Okay. So kalau simply supported dekat sebelah kiri lah. Kalau continuous dekat sebelah kanan. So R60 ini adalah B-min dan ada A. Kebiasaannya B-min dengan A tu dia ada bagi tahu B-min tu apa, A tu apa. Okay. Kebiasaannya dekat dalam explanation. So kena tengok B-min tu apa, A tu apa. So 40 mm, 35 mm. So kena tahulah 1, 2, 3, 4 ni apa. So kita akan cuba study kat Eurocode 2 kalau berkesempatan. Okay, so kena tahu benda-benda ni, dekat mana nak refer apa semua. Okay, ini adalah CDEF. Standard, dia beritahu kat sini. Standard design untuk CDEF yang dibenarkan adalah kebiasaannya 10 mm. Mana datang 10 mm, so boleh tengok dia punya, ini kat Eurocode 2 tau. So boleh tengok dekat Eurocode 2, 4 point awak carilah CDEF punya explanation. Apa maksud 10 mm tu? Okay, kebiasaan 10 mm CDEF. So bacalah. Okay, kenapa 10? Mesti ada penerangan dia dekat dalam Eurocode 2. Okay, jangan malas So study ni memang kena banyak sikit membaca. Okay, Eurocode 2 itu adalah code of practice sebab nanti awak nak design. Sangat penting lah benda-benda ni. Tak boleh berharap dekat penerangan saya. So kena cari sendiri. Okay, ini adalah contoh example. Tadi awak dah tahu C-min, CDEF, C-min fire, C-min durability. Apa lagi satu C-min apa tadi? Lagi satu. So bila dah tahu dekat mana nak cari, table apa nak guna, so ini adalah example. Contoh soalan. Okay, kalau tengok dekat sini agak-agak cukup tak dengan solution yang awak nak buat? Solution ada dekat bawah. Okay, jangan risau. Solution ada dekat bawah. Tapi bila tengok example nak tahu. Fire resistant dia kata 1 jam. Design life 50 tahun. Size of link 6 mm. Main bar adalah 20 mm. So dia kata berdasarkan daripada data, calculate the durability, fire and bond requirement for the beam. So beam tu size-nya adalah 250 width, 650 height. Kebiasaannya memang akan macam itulah size. Okay, tinggi darab lebar ataupun lebar darab tinggi. Okay, so antara benda yang kena tahu nilai yang data yang diberi ni. Okay, so design life adalah 50 tahun, fire resistance 1 jam, so XC1. So kita tengok apa solution yang diberi. Okay, kalau solution yang diberi minimum cover untuk bond, C-min bond adalah 20 mm berdasarkan table 4.2. Kalau C-min durability 10 mm.
Yang ini berdasarkan table 4.4. Ini solution tau, jawapan. Kemudian untuk R60, tadi dia menggunakan R60 ke? Dia tak ada bagi kat sini. Minimum requirement untuk R60 adalah 30 tambah 10, 40 mm. So kita tengok table 5.5. Okay, R60 dia kata A tambah 10. A tambah 10. So A ni dia ambil nilainya adalah possible combination of A and B min, simply supported, standard fire resistant. 1. Exist distance of fire, minimum requirement. Okey, B-min kebiasaannya kita akan ambil 200. Yang ini nanti dekat dalam penerangan C-min ni dia ada terangkan pasal B-min. B-min ni kebiasaannya sebelum ni kita design menggunakan 200. Okey. Dekat 200 ni so nilai A dia adalah 30. B-min ni memang 200 kalau sebelum ni lah kita design. Okay, disebabkan beam ni dia mention macam tu je, so kita anggap dia sebagai simply supported dan A dia adalah 30 lah. So untuk dapatkan dia punya ASD tu nanti awak akan tambahkan lah dengan 10 dekat bawah table ni dia ada beritahu. Okay, so minimum cover untuk fire, C-min. C-min adalah ASD tolakkan dengan diameter link tolakkan dengan diameter bar bahagi 2. Okay, so 40 tadi awak dapat ASD 40 tolakkan dengan 6 tolakkan dengan 10. 10 tu disebabkan saiz bar bahagi 2 lah, so awak akan dapat 24 mm. Dan C-def awak letakkan sebagai 10 mm tadi. Kebiasaan ni kita pakai 10 mm. So yang ni kita tengok balik lah kenapa 10 mm, mesti ada penerangan dia. Okay, so nak tahu nominal cover, C-min tambah C-def. So C-min adalah 24. 24 tambah 10 bersamaan dengan 34. Okay, nominal cover, kalau awak tengok kat sini dia guna 35 kan. Use C-norm adalah 35. Kenapa 35? Kenapa tak guna 34? Okay, kalau dekat construction, nilai yang paling mudah untuk kita buat adalah 5. Nombor dia adalah contoh 10 ataupun 15. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya lah. Kalau 34 kita perlu bundarkan. Kita perlu bundarkan sama ada kita nak letak 35 ataupun 30. Kalau 30 makin kurang. So kita letaklah 35. So dia akan jadi lebih sikit, lebih 1 mm. Tapi kalau construction ni tak rasa sangatlah 1 mm. Okay, so dia letakkan C-norm sebagai 35 mm. So ini contoh nak dapatkan C-norm. Okay, kalau nak ikutkan chapter 2 ni kita nak tahu C-norm je ni. Concrete cover. Tapi cover dia ada yang lain-lain ni. Okay, minimum cover, C-def dan yang lain-lain ni lah. Yang ni awak kena refer banyak table lah. Okay, so dah tahu concrete cover, so next baru part yang lain lah. Ada lagi lah part-part yang lain. Sebagai contoh shear, macam-macam lah, deflection nanti. So lepas load awak akan cari C-norm. So ini adalah contoh lah nak cari C-norm macam mana. Dan kat sini dia ada bagi tahu example lain yang awak boleh cuba buat. Okay, dia dah bagi dah kat sini example-nya iaitu beam ada 4 bar.
Okay, daripada 4 bar dia dah bagi dah sinom dia 35mm. So cubalah buat exercise ni sebab dia dah bagi tahu dah 1.5 fire resistant, design untuk 50 tahun. Okay, size bar 20mm dan link 8mm. Size beam adalah 300 kali 650. Okay, dan 8 meter dia punya panjang lah. Dan dia 15 kN per meter. Okay, dia punya action. So dekat sini cuba kirakan concrete cover. Cubalah kira concrete cover. Saya nak tengok awak faham tak. Okay, agak-agak untuk design concrete cover ni kena guna kena ambil kira load ke tak. Saya nak tengok sama ada awak buat tu betul atau tidak. Cubalah buat dulu. Kalau salah nanti kita akan cuba belajar. Okay, ini chapter 2 dan ini adalah nota rujukan yang awak boleh refer. Nanti saya akan upload dekat Author. Sekejap Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Jangan risau kalau tak faham pada awal. Sekejap Hello. Okay. Hello. Okay, ada yang nak tanya ke tadi? Yang R60 tu macam mana dapat? Apa Yang dia? example pertama tadi. Daripada example 1, R60 tu macam mana dapat? R60. Macam mana nak ambil minimum requirement ke untuk R60? Apa tanya tadi? Saya. Okay, tanya apa tu? R60? Minimum requirement at least still for R65 year tu. Okay, kenapa dapat 40mm ke? Loh, Sekejap Saya line saya tak clear. Sekejap.
Okey, apa dia? Tak. Saya dah pakai personal hotspot ni. Azrin Azrin tanya pasal apa tadi Azrin? Clear tak? Ya, lain saya tu sekat-sekat. Ya. Okay, kalau saya dah clear, awak sambung tanya tau. Sebab saya rasa saya dah clear kot ni. Saya rasa lah. Sinom, Sinom pula. R60 Fire. Macam dapat 40 ke? Hello. Okey, rasanya dah okey kot. Macam mana boleh dapat 40? Okay, macam mana boleh 40? Pertama sekali, tengok dekat table 5.5. Okay, table 5.5. Okay, kalau nak lebih faham, buka Eurocode 2. Saya ada bagi Eurocode 2 kan. So, saya cuba buka dulu Eurocode 2. Saya tengah buka Eurocode ni. Nak pergi dekat table apa 5.5.
baru table 5.1. Table 5.5. Kau kena pergilah dekat Eurocode, tengok kat table 5.5. So macam mana nak cari R60? Um, Ni table 6.1 dah. Okay, kalau tak ada dekat Eurocode 2, boleh pergi dekat BS 8110. So macam tu lah kalau kita kalau kita nak cari. So kebiasaannya memang kena refer kepada dua benda lah. Okay, jap. Sebelum tu nota tambahan atau rujukan saya dah upload dekat dalam router, so korang boleh tengok. Okay, Eurocode 1 is sigma 5.5. Okay, Eurocode 1 tak ada. So kena tengoklah satu persatu sekejap. Saya ada bagi Eurocode 2 dan BS 8110 kan dekat dalam ni. Betul. Ada. Dekat dalam router. Saya takut saya tak terbagi. Sekejap ni. Saya tengok dekat dalam BS 8110. Okay, kalau dekat BS 8110 boleh tengok dekat table 3.4. Nominal cover to all reinforcement untuk fire resistant. So boleh tengoklah dekat situ kalau dia guna berapa tadi kita punya 1.0 1 jam So kalau 1 jam beam simply supported, so adalah 20B. 20P tu apa? Dia column ke beam? Beam kan. So B tu kat sini adalah B beam lah. Okay, B beam tu lebar beam. So 20B. Ini kalau BS 8110. Okay, cuba cari lagi.
Okay, kalau dekat isi 2 table 4.3 ini untuk kelas, structural class. 4.4 untuk durability. Ada 2 lah dekat sini. Okay, 4.4 kan kalau tengok kat isi tu So nampak macam ada beza sedikit. Si min 4.4 dengan 4.5. Okay, yang atas untuk reinforce, yang bawah free. Kat sini ada table 5.1. Dia dah masuk 6. Nama macam tak ada je table-nya kat sini. Nanti saya check balik PDF ni sama ada complete ataupun tidak. Saya ada print yang Eurocode 2 tu lah. So nanti saya check. Kalau betul tertinggal, so kena cari yang lain lah PDF ni. Tak ada, kalau kat sini tak ada table 5.5. Saya nak tengok dia punya explanation. So daripada explanation tu baru kita faham lah. Ataupun boleh search kat internet. Table 5.5 Cmin air. Nanti saya check balik. Saya ambil nota PDF tu dekat office. Nanti saya check. Nanti hari Rabu kita bincang lagi lah berkenaan dengan ni. Mungkin kita bincang macam mana kita nak design yang example tu. Boleh tak? Kita jumpa hari Rabu lah sejam, tapi bila kot Rabu tu 8.30 ke. Kita pergi macam mana nak design. Nanti saya beritahu PDF ni complete ataupun tak. Nanti saya nak pergi masuk dalam jam. Okay. Baik, Doktor. Apa dia? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada nanti kita sambung hari Rabu. Saya update apa-apa. Okay, so terima kasih kelas. Attendance saya dah ada dalam record tau. So saya tak ambil. Okay, so jumpa hari Rabu nanti. Terima kasih kelas. Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Itu. Sama. Terima kasih doktor.